Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Allahumma ahilna ma rasyida umurina wa ajina min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita sambung lagi hadis kursi yang ke-21, iaitu iman dan pemurah. Nabi SAW bersabda dalam riwayat hadis kursi, Allah telah mewahyukan kepadaku beberapa kalimah yang terus masuk ke dalam telingaku dan terpetri di dalam sanubariku. Aku diperintahkan agar tidak memohonkan keampunan bagi orang yang mati dalam keadaan musyrik. Aku diperintahkan agar tidak memohonkan keampunan bagi orang yang mati dalam keadaan musyrik. Dan barang siapa yang memberikan lebihan dari hartanya, perbuatan itu merupakan kebajikan baginya. Dan barang siapa yang kikir, maka kekikiran itu buruk baginya. Dan Allah tidak akan mencela orang yang kehidupannya hanya memenuhi keperluannya sahaja. Hadis Qudsi riwayat Abu Jarir dari Qatadah sebagai hadis mursal. Setelah menerima hadis Qudsi tersebut di atas, selalu terngiang-ngiang di telinga Rasulullah dan terpetri pada sanubari baginda, tidak hilang dari ingatannya, serta baginda terus mengamalkannya. Baginda sama sekali tidak mahu memohonkan keampunan bagi seorang yang menyekutukan Allah, kerana menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar yang dapat menutup rahmat serta keampunannya. Begitulah. Kalau beritahu apa benda, bila Nabi SAW menerima wahyu, Nabi dengar di telinga Nabi terus, dan Nabi Muhammad tidak lupa dah. Dia tidak lupa ayat-ayat tu. Maknanya kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad, satu pada mukjizat, macam satu kelebihan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengampun dosa syirik, mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Surah An-Nisa ayat 48. Tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman. Tidak dibenar bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang yang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri, sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka. Dan bukanlah istighfar Nabi Ibrahim bagi bapanya dibuat melainkan kerana adanya janji yang dijanjikan kepadanya. Dan apabila ternyata kepada Nabi Ibrahim bahawa bapanya musuh bagi Allah, ia pun berlepas dari dirinya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu lembut hati lagi penyabar. Surah Taubah ayat 113 hingga 114. Orang-orang munafik itu, dalam ayat yang lain Allah beritahu dalam surah Taubah ayat 80, orang-orang musyrik itu sama sahaja engkau meminta ampun untuk mereka atau engkau tidak meminta ampun bagi mereka. Orang musyrik. Jika engkau, wahai Muhammad, meminta ataupun dimaksudkan, jika engkau, kita lah, meminta ampun bagi mereka 70 kali sekalipun, maka Allah tidak sekali-kali mengampunkan mereka. Yang demikian itu kerana mereka telah kufur kepada Allah dan Rasulnya.
dan Allah tidak akan memberi hidayat petunjuk kepada kaum yang fasik. Surah At-Taubah ayat 80. Sedikit keterangan, Allah memberitahu kepada Rasulullah SAW bahawa orang yang menafkahkan hartanya setelah memenuhi kewajipan nafkah keluarga kepada fakir miskin adalah suatu kebajikan baginya di sisi Allah. Kerana perbuatan itu Allah memberikan pahala yang setimpal dengannya. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang mendorong seseorang melakukan infak fi sabilillah.